Shalom Bapak Ibu Saudara. 弟兄姐妹们，大家主里平安。 Adalah sebuah sukacita bagi kita semua di masa-masa liburan ini kita masih bisa beribadah bersama-sama. 非常的高兴，在这个假期里面，我们还可以在一起来敬拜我们的神。 Hari ini kita akan melanjutkan seri pembahasan kita dalam kitab Efesus. 今天我们要继续讲到考察这个以弗所书。 Hari ini kita sampai dalam Efesus 3 ayat 14 sampai 21. 今天我们要提到的就是在以弗所书第3章第4节、第14节到第21节。 Mari kita buka Alkitab kita dan saya akan bacakan bagi kita semua. 请大家翻开我们的圣经，在以弗所书第3章。 Efesus 3 ayat 14 sampai 21, demikianlah firman Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat. Dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. 在使命里的力量。因此，我在父面前起誓，天上地上的各家都是从他得名，求他按着他丰盛的荣耀，借着他的灵，叫你们心里的力量刚强起来，使基督因你们的信住在你们心里，叫你们的爱心有根有基，能与和众圣徒一同明白基督的爱是何等广阔高深，并知道这爱是出于人所能测度的，便叫神一切所充满了你们。神能照着运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。但愿他在教会中，并在基督耶稣里得着荣耀，直到世世代代，永永远远。阿门。 Saudara, bagian yang baru saja kita baca adalah doa Paulus bagi jemaat di Efesus. 刚才我们所念到的就是保罗向为着在以弗所的会众们祷告。 Saya sungguh berharap pada pagi hari ini kita bisa belajar dari doa seorang yang begitu agung, seorang rasul yang dicatat dalam kitab suci. 我非常希望我们每一个人可以像保罗一样，这么圣洁、这么伟大的一个圣徒来向会众们祷告。 Saudara, doa adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. 我们成为相信上帝的人，祷告是非常的重要。 Doa seringkali bahkan dikatakan sebagai nafas hidup orang beriman. 我们都知道，祷告都是一个信心的这个复习。 Akan tetapi kalau kita mau jujur, sesungguhnya dalam doa-doa kita seringkali lebih pentingkan kehendak kita sendiri dibandingkan kehendak Allah. 若是我们要老实的话，我们多少时候祷告都是为了我们自己以出发点，好比我们为着一些事情向主恳求祷告。 Saudara, kita semua mesti kembali pada Alkitab dan membiarkan doa-doa kita merefleksikan standar-standar kebenaran dalam kitab suci. 我们应该回到圣经里面，借着祷告反射着我们向神的祈求。 Saudara, dengan demikian doa kita akan lebih sesuai dengan visi kekristenan yang lebih besar. Dan doa kita justru menyatakan sentralitas atau keutamaan Allah itu sendiri. 因此，我们知道我们的祷告以我们的基督为中心。 Saudara, kita mesti kembali kepada Alkitab dan membiarkan doa-doa kita menjadi God-centered. 我们应该回到我们的圣经里面，回到以上帝为中心的祷告。 Saudara, setelah Paulus menjelaskan rahasia panggilan orang bukan Yahudi, di mana dia menyatakan bahwa semua orang, mau itu orang Yahudi, mau dia bukan Yahudi, semuanya diselamatkan melalui iman dalam Yesus Kristus. 当保罗提到所有的人，不管他是犹太人、非犹太人，每一个人都可以因着耶稣得救的时候，
Paulus dalam pasal 3 ini ayat 14 sampai 21 dia sepertinya berhenti sejenak dan dia mau mendaikan doa syafaat bagi jemaat. 因此在刚才我们所读的经文，他要停止一下，他要把这一些事情成为一个代祷的事项，祷告于我们的主。Saudara, ada hal penting yang kita mestinya pelajari dari doa Paulus ini. 我们应该从这个保罗的祷告学习好多的功课。 Kalau kita lihat ayat 14, doa Paulus ini dimulai dengan frasa itulah sebabnya. 我们可以从这世界里面讲到，因此。 Hal ini berarti doa Paulus itu berasal dari pemahamannya mengenai gereja, Injil, dan jabatan kerasulannya. 就是表示说，他知道了这一切，他知道了他成为使徒的身份。 Kita tidak bisa melepaskan doa Paulus ini dari kerangka seluruhnya dari Efesus 1 sampai ke 3. 我们不能够把刚才我们所读的从以弗所书第1章、第2章、第3章里面来脱节。 Apa isi Efesus 1 sampai 3? 那么以弗所书第1、2、3章里面所讲的是什么呢？ Saya coba meringkasnya, saudara ya. 我浓缩它。 Saudara, intinya Paulus di sana dia memuji Tuhan karena Tuhan itu anugerahnya yang berdaulat. Tuhan menyatukan orang Yahudi dan non-Yahudi menjadi suatu komunitas baru dalam Tuhan. 在里头里面讲到，非犹太人跟犹太人，他们就是因着耶稣基督的恩典被合一，被得到拯救。 Hal ini hanya bisa terjadi karena karya penebusan Yesus di kayu salib. 今天这个救恩可以成就，就是因着耶稣基督在十字架上牺牲的大爱。 Kepada para orang Kristen yang bukan Yahudi, Paulus mengatakan hal demikian dalam pasal 2. 在第2章里面，我们的保罗对非基督徒、非犹太人所说的话， Saya akan bacakan bagi kita semua. 为大家来读。 Dikatakan demikianlah kamu ini adalah orang-orang non-Yahudi, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang yang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia, dalam Yesus, tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, Yesus Kristus, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah dalam roh. 这样，你们不再做外人和客离，是与圣徒同居，是神家里的人，并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角色，或仿靠他联络的合适，渐渐成为主的圣殿。你们也靠他同被建造成为神借着圣灵居住的居所。 Saudara, kita kembali ke nats kita hari ini. 我们再撤回到这里讲到， Ketika Paulus mengatakan dalam ayat 14, itulah sebabnya. 在第14节里面讲到，保罗讲到，因此， Sebabnya apa, saudara? 因此什么呢？ Paulus berdoa dengan sebab ini agar tujuan Allah itu bisa dinyatakan dalam menciptakan komunitas baru yang membawa orang-orang di dalamnya, baik itu orang Yahudi, non-Yahudi menuju kedewasaan rohani. 因此就是说，好叫做非基督徒、非犹太人跟犹太人，他们可以聚集在一起，成为一个群体， Dia memfokuskan doanya pada gereja sesuai dengan kehendak Allah. 集中于教会，照着神的心意。 Doa Paulus itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. 保罗的祷告是借着是上帝的真理。 Saudara, sampai sini kita berhenti sejenak dan kita menanyakan pada diri kita sendiri bagaimana dengan doa-doa kita. 在此，我们暂时先停止。我们为着自己自问，到底我们最近我们的祷告是如何的祷告呢？ Apakah doa kita sudah sesuai dengan kehendak Allah atau masih sesuai dengan kehendak diri kita sendiri? 何止我们的祷告是顺着上帝的旨意，何止这是为着我们自己的需要而祷告呢？ Apakah doa yang kita naikkan itu berdasarkan pemahaman kita akan Injil? 祷告难道是凭着我们对于福音的认识而祷告而已呢？ Jangan-jangan doa-doa kita itu hanya berdasarkan hawa nafsu kita. 可能就是为着我们的情意，我们如此的祷告。 Apakah doa kita sudah sekali lagi disaturasi oleh firman Tuhan? 是否我们的祷告跟神已经有很好的沟通了呢？ Jangan sampai doa kita hanya berdasarkan kepentingan pribadi kita. 千万不可以，我们的祷告只是单单为了我们自己的利益而祷告而已。
Saudara, Paulus dalam ayat 14 sampai 15 dia berkata bahwa dia berdoa kepada Bapa yang daripadanya semua turunan di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. 在第14节里面跟第15节里面讲，因此我在父面前起誓，天上地上的各家都是从他得名。 Kata turunan dalam bahasa Indonesia ini sebenarnya lebih cocok diterjemahkan sebagai kata keluarga atau family. 讲到得名，就是说，在神里面的大家庭里面，都是一些的亲人。 Dengan kata lain, dikatakan bahwa Paulus juga berdoa kepada Allah yang adalah Bapa bagi semua keluarga, baik keluarga di sorga maupun di bumi. 换一句话说，我们的保罗他为着在天上在地下所有属于上帝的是一个大家庭的人而祷告。 Allah adalah Bapa sorgawi bagi setiap kita umatnya. 我们的神就是在天上，我们每一个人的父， Dan kita semua anak-anaknya. 我们都是他的儿女。 Kita bisa yakin untuk berdoa kepada Tuhan karena Tuhan adalah Bapa yang baik dan Bapa yang pasti memberikan kita anugerah dan karunia yang baik. 我们肯定的向神祷告，因为他是我们的神，他赐给我们所需要的一切，所需要的恩典。 Inilah teologi doa yang saya pikir sangat fundamental bagi kita semua. 这是很基本祷告的这个神学。 Kita berdoa karena kita tahu siapa Allah kita, siapa karakternya, bagaimana sifatnya Allah kita. 我们知道，我们祷告他是谁，我们的神的凭，我们神到底是怎么样的一位神。 Sampai di sini kita juga melihat ada dua landasan dari doa-doa Paulus yang mestinya kita teladani. 我们应该学习保罗祷告里面有两个根基。 Pertama, dia berdoa sesuai dengan kehendak Allah. 第一，他祷告是顺从上帝的旨意； Dan yang kedua, dia berdoa dengan keyakinan kepada siapa dia berdoa. 第二，他知道他是向谁祷告， Dia berdoa kepada Allah yang adalah Bapa. 他是向这个成为他的父、他的天父的神祷告。 Saudara, apa yang Paulus doakan di sini? 保罗祷告些什么呢？ Kita bisa melihat setidaknya ada dua hal, ada dua pokok doa dari Rasul Paulus. 我们最起码可以从这里可以看到，从保罗的祷告有两项我们应该知道的。 Pertama, kita melihat dalam ayat 16 dan 17 di mana di sana Paulus berdoa supaya Allah menguatkan dan meneguhkan jemaat oleh rohnya dalam batin jemaat. 在第46节里面，求他按照他丰盛的恩、丰盛的荣耀，借着他的灵，叫你们的心里的力量刚强起来。 Kata menguatkan dan meneguhkan di dalam Alkitab ini sebenarnya kalau kita melihat dalam TB2 itu hanya satu verb, yaitu menguatkan kamu dengan kuasa melalui rohnya. 借着他的灵，叫你们刚强起来。 Dengan kata lain yang saya mau katakan di sini, Paulus berdoa untuk supaya jemaat bisa mendapatkan kuasa dari Roh Kudus. 保罗为他们祷告，好叫他们得着圣灵的能力。 Mengapa perlu mereka jemaat Tuhan didoakan untuk bisa dikuatkan oleh Roh Allah? 为什么要为着这些会众们祷告，好叫他们可以被得到力量，被刚强起来呢？ Saudara, sama seperti orang yang lemah tubuh, mereka perlu dikuatkan agar mereka bisa menerima segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia ini, oleh kehidupan ini. Demikian juga anak-anak Allah perlu batin mereka dikuatkan supaya mereka bisa mendapatkan segala berkat yang diberikan Allah. 好像一些细弱的人、软弱的人，他们很希望得到力量，就像我们一个灵命很软弱的人，也非常需要得到上帝给我们的力量恩典。 Saudara, seperti yang tadi saya katakan, doa Paulus ini berasal dari pemahamannya akan Allah dan karya Allah. 在这里我们可以看到，保罗的祷告是借着知道我们的神是谁，我们的神的创作到底是什么。 Paulus sadar bahwa Allah dan karyanya begitu kaya dan mulia. 保罗醒悟到神的创造是如何的创大。 Keagungan Allah membuat ketika Paulus melihat dirinya, melihat jemaat, Paulus melihat bahwa mereka dan Paulus tidak mampu. 他看到神的伟大，看到自己跟所有的人是如何的无能为力。 Itulah sebabnya dia berkata bahwa aku berdoa supaya Allah menurut kekayaan kemuliaannya. 所以他祷告说，愿神给他有这个刚强起来，有丰盛的荣耀。 Dia datang kepada Tuhan yang kaya dan mulia. 他来到那个非常荣耀、非常丰盛的神的面前， Dia datang kepada Tuhan yang daripadanya lah segala sesuatu itu berasal. 来到拥有一切的上帝的面前。 Dia mohon supaya Tuhan menguatkan jemaat
yang lemah, agar jemaat yang lemah itu bisa menerima kekayaan dan kemuliaan Allah. 恳求主来眷顾那些软弱、细弱的人，好像他们得到力量，可以接受这一切的荣耀。 Paulus memohon supaya Roh Kudus bisa menguatkan jemaat di dalam batin mereka. 保罗祷告，但愿上帝可以给他们力量，能够帮助他们的一些的肉身的需要。 Kita bisa dapat memahami bagian ini dengan lebih jelas ketika kita membaca bagian lain yang ditulis Paulus, di mana ia mengungkapkan ungkapan yang sama persis. 我们从其他的经文可以看到保罗的心意。 Ada di 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18, saya bacakan bagi kita semua. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 所以我们不上胆，叫外体虽然毁坏，内心却一天新似一天。我们这自战自清的苦楚，要为我们成就极重极无比永远的荣耀。原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的，因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。 Saudara, Roh Kudus memberikan kekuatan sesuai dengan kekayaannya. 圣灵照着他的丰富给我们力量， Jemaat diperbarui dan diperdayakan untuk hidup, bahkan ketika tubuh mereka menjadi tua. 更新这些的会友，虽然他们的肉体渐渐的衰退，神还给他们力量。 Jemaat menjadi wadah atau menjadi alat yang meskipun tubuhnya rapuh tapi ditopang dengan kekuatan dari Allah. 这些的人虽然他们的肉体渐渐的败坏了，渐渐的朽坏了，但是神还给他们力量面对这一切。 Dengan demikian, Kristus senantiasa diam dalam hati kita melalui iman. 所以我们知道我们的主耶稣基督在我们的心中有这个信心，给我们力量。 Saudara, tubuh Paulus atau manusia lahiriahnya itu mulai rusak karena penderitaan yang dia alami dan penganiayaan yang menimpa dia. 保罗本身的肉体渐渐的毁坏了，他的肉体渐渐的已经软弱下去了，以致他奔跑的非常的厉害。 Kita juga meskipun kita mungkin tidak mengalami penganiayaan seperti Paulus, tapi kita juga menyadari bahwa tubuh kita ini makin merosot. 虽然我们不像保罗一样被逼迫，但是我们的身体也渐渐的衰退了。 Kita akan makin tua di mana kekuatan fisik kita berkurang. 我们可以看到我们的肉身渐渐的毁坏，渐渐的老了， Ingatan kita mulai pudar, 记忆力开始的退化了。 sakit tulang, sakit sendi di mana-mana. 这里痛那里痛，全身骨头都是在疼痛， Penyakit-penyakit mulai datang dan seterusnya. 疾病都来侵略我们。 Namun Paulus berdoa supaya melalui kuasa roh, batin kita justru yang makin kuat. 但是神借着保罗借着祷告，虽然肉身已经渐渐的毁坏，但是他自己灵命更加的坚强。 Tubuh lemah nggak apa-apa, tapi kita makin teguh dan makin berseri-seri. 身体软弱没问题，但是我们还是要充满着微笑，充满着快乐。 Kita yakin bahwa meski tubuh kita makin merosot, tapi ada jaminan kekal yang menanti kita. 肯定的，虽然我们的肉体毁坏，但是那永恒的生命在等候着我们。 Dan inilah keindahan yang Paulus rindukan. 这是保罗所渴慕这么美好的景象。 Dia berdoa supaya jemaat bisa mendapatkan kekuatan sesuai dengan kekayaan Allah, sehingga jemaat bisa menerima lebih banyak lagi anugerah Allah yang nyata. 祷告这些的会众们，他们可以得到神要赐给他们的，好像很清楚明白的可以看到神的恩典在他们的身上， Jemaat bisa dipenuhi dengan kasih Kristus dalam batin mereka. 在他们肉体里面，这些的弟兄姐妹们可以得到神的恩典。 Saudara, di sini jangan salah mengerti saya. 你们不要误会我所说的哈。 Saya nggak mengatakan bahwa doa untuk tubuh yang merosot itu tidak perlu. 我不是说不要为着那将毁坏的身体而祷告。 Kita masih bisa dan memang perlu kita mendoakan orang lain atau diri kita ketika tubuh kita merosot karena sakit penyakit.
当然，当我们应该为着自己、为着别人，当他生病的时候，当他软弱的时候，当他身体毁坏的时候，应该为他们祷告。 Tapi jangan sampai kita hanya fokus untuk tubuh fisik dan kita lupa 但是我们 terhadap 不要 tubuh 单单 batinnya 集中 mereka. 于我们的肉体，我们忘记了为着我们的灵命而祷告。 Saya berdoa saudara supaya setiap kita jemaat-jemaat yang hadir bisa dikuatkan oleh Roh Kudus dalam batin kita. 我为着每一位来到我们主面前的弟兄们，为着我们每一个人的内心，我们个人向神祷告。 Dengan demikian Yesus Kristus dalam iman kita bisa tinggal dalam hati kita. 因此，耶稣基督凭着我们的信心，会住在我们的心里。 Sekarang kita melihat pokok doa yang kedua. 我们看到第二个代祷事项， Dalam ayat 18 sampai 19 Paulus dikatakan berdoa supaya jemaat memiliki kekuatan untuk memahami dimensi kasih Kristus yang tidak terbatas. 能与和众圣徒一同明白基督的爱是何等的广阔高深。 Paulus berdoa supaya jemaat dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. 保罗要他的会兄们知道，上帝的爱是何等的广阔高深。 Dan mengenal kasih itu meskipun kasih itu melampaui segala pengetahuan. 知道这个他的爱是超过所有的一切。 Saudara, doa ini tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa jemaat Efesus belum kenal kasih Tuhan dalam hidup mereka. 这祷告不是说要表示说这些以弗所的会兄们不了解上帝的爱。 Paulus sadar betul kalau jemaat itu sudah menjadi orang Kristen, sudah mengenal kasih Kristus. 保罗非常的清楚了解，知道以弗所的这些弟兄姐妹们，他们都知道认识了耶稣基督。 Dalam pasal 1 ayat 15 Paulus bersyukur karena iman jemaat dan kasih jemaat terhadap semua orang kudus. 在以弗所第1章第15节里面讲到，又用平安的福音当作一杯酒的路。 Meski mereka sudah mengenal kasih Kristus, Paulus tetap berdoa supaya mereka mendapatkan kekuatan untuk bisa memahami betapa besarnya kasih itu. 虽然他们认识了基督，但是保罗为他们祷告，好像他们知道上帝主耶稣基督的爱是何等的广阔高深，是如此的浩大。 Paulus merasa bahwa jemaat ini belum merasakan atau belum menghayati kasih itu dengan seutuhnya. 可能这些会众们，他们还没有完全的了解明白。 Dan hal itu tidak bisa terjadi hanya dengan sekedar latihan intelektual. 不可能在那边锻炼、练习而已。 Paulus tidak minta supaya jemaat bisa lebih mahir dalam berteologi atau bisa lebih mahir dalam mengartikulasikan kebenaran kasih Allah dalam Kristus. 保罗也是不要求他们在神学里面更加深一步的在那边练习、在操练、在学习真理里面的奥秘，或者是神学里面的功课。 Paulus tidak minta agar jemaat bisa menjelaskan teologi-teologi kasih Allah 要 dalam 求他 rencana 们来 penebusan. 解释圣经神学里面的奥秘。 Itu memang sangat penting, tapi itu adalah awal. 当然那是很重要的，但是那是起头而已。 Endingnya atau akhirnya jemaat itu perlu mengenal atau memahami dimensi-dimensi kasih Allah melalui pengalaman mereka. 最终，这些基督徒们应该知道，他们最终应该认识、知道上帝的恩典。 Dan untuk mengalami kasih Allah itu mereka perlu untuk bisa juga merefleksikan intelektual mereka dalam memahami kasih Allah. 在经历这些里面，他们应该用他们的学问，他们的这个知识，更加了解耶稣基督的爱。 Paulus ketika berdoa bagi jemaat untuk memiliki kekuatan memahami dimensi kasih Allah yang tidak terbatas, ia di sana menggunakan bahasa yang bukan hanya sekedar paham, tapi juga bisa mengalami kasih itu. 保罗为着这个以弗所的基督徒们祷告，好像他们知道这些层面的事情。 Dimensi kasih Kristus yang begitu besar, dikatakan di sini bahwa kasih itu begitu lebar, begitu panjang, begitu tinggi, begitu dalam. 这些方面讲到上帝的爱是如何的广阔高深， Kasih yang melampaui segala pengetahuan. 超乎一些的学问。 Dan dia berharap bahwa kasih yang begitu ajaib itu bisa dialami oleh jemaat. 他非常的盼望如此的爱可以被以弗所的弟兄姐妹们可以了解知道， Jemaat bisa menghargai, jemaat bisa mengalami kasih itu. 能够珍惜如此的爱。 Kasih yang ditampilkan dalam sejarah di kayu salib yang begitu mengerikan. 就是在历史上，在十字架上这么伟大、这么残酷的刑法的十字架的事件。
Kasih yang dinyatakan dalam rencana penebusan yang luar biasa kaya yang digenapi melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus. 这么丰盛的创作，这么丰盛的救赎，就是耶稣基督死在十字架上的事件。 Paulus berdoa karena Paulus yakin bahwa tanpa kuasa Allah, orang Kristen, jemaat tidak mungkin bisa paham kasih Kristus yang besar itu. 保罗祷告，除了神帮助，除了耶稣帮助，没有一个人可以了解明白耶稣基督的创作，耶稣基督的牺牲。 Jemaat butuh kuasa Allah supaya jemaat bisa memahami dimensi-dimensi kasih Allah yang begitu besar. 那么，每一个弟兄姐妹们应该明白、知道，需要上帝给他的恩典，给他知道这些方面里面，很多层面里面所知道的事情。 Saudara, untuk apa Paulus mendoakan mereka supaya mereka bisa paham betapa besarnya kasih Allah itu? 为什么保罗要为他们祷告呢？好像他们知道神的爱是如此的浩大呢？ Saudara, ayat 19 memberikan kita jawaban. 在第19节里面给我们的一个他的答案， Yaitu agar jemaat bisa dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. 叫这些人都充满了上帝的恩典。 Apa artinya hidup dalam kepenuhan Allah? 什么意思呢？被神所充满， Artinya mereka adalah menjadi jemaat yang menjadi dewasa atau menjadi seperti yang Allah inginkan. 意思说他们成熟了，是神所希望的。 Allah dan Kristus adalah standarnya. 我们的最基本的就是我们的神。 Yesus dalam Matius 5 ayat 48 pernah berkata, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu di sorga adalah sempurna. 在书信里面讲到，你们要完全像我们的天父完全完美一样。 Paulus mau supaya jemaat itu bisa dewasa rohani. 保罗要这些基督徒们可以在他的灵命里面成熟， Dan hal itu tidak mungkin bisa tercapai tanpa kuasa Allah. 不可能可以达到除非神你帮助你。 Karena hanya Allah lah yang mampu membuat jemaat bisa memahami dimensi kasih Allah yang tidak terbatas itu. 因为只有神可以给你明白这方面那个无限的事。 Saudara, kita seringkali berpikir bahwa orang yang dewasa rohani adalah orang yang rajin belajar teologi. 我们可能想到很多好像是灵命成熟的人，他们很勤劳的在那边研究神学， Atau mungkin mereka yang sekolah dari kecil di sekolah Kristen. 或者他们从小在基督教的学校念书， Atau mereka yang melayani Tuhan di gereja berpuluh-puluh tahun. 或者他们10几年来在教会里面的侍奉。 Namun Paulus memberitahu kita bahwa orang yang dewasa rohani adalah mereka yang mengenal kasih yang melampaui segala sesuatu itu, segala pengetahuan itu. 但是保罗告诉我们，知道这一些层面的，知道这一些方面的，都是一些经历到上帝的慈爱的人。 Perhatikan kata melampaui segala pengetahuan, itu berarti kasih itu perlu dialami oleh jemaat. 超过一切所想所求的，当然是每一个会众们应该得到的。 Saudara, ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya teringat akan seorang reformator, yaitu Martin Luther. 当我在预备这个讲章的时候，我想起一个改革家，就是马丁路德。 Dia adalah orang yang sangat produktif dan sangat prolific. 他是一个很积极的人，很创作的人。 Waktu dia hidup, dia pernah berkhotbah lebih dari 3.000 kali dan menulis sekitar 50.000 halaman. 他写了，他在活的时候，他讲3000多册，他写了书，可能是有5万多面。 Dalam pendahuluan koleksi bukunya, dia berkata, dia memberikan nasihat bagi setiap orang yang mau belajar teologi. 他在他的祈祷里面，很多告诉一些要学习神学的人的起步。 Dia merumuskannya dalam 3 tahap. 有3个阶段， Yang dia ambil dari Mazmur 119. 在诗篇116篇。 Pertama ada oratio. 第一就是这个奥拉蒂奥。 Dalam tahap ini kita yang mau belajar teologi harus sadar bahwa kitab suci adalah kitab yang paling agung, kitab yang mengubah hikmat semua kitab lain menjadi kebodohan. 我们要知道，圣经是最有智慧的，可以把愚拙变为聪明的一本这个圣书。 Tidak ada kitab di luar sana yang mengajarkan hidup yang kekal selain Alkitab. 除了圣经以外，没有其他的书教导像如此的教导。 Oleh karena itu orang Kristen perlu mendekati Alkitab dengan rendah hati. 所以基督徒应该谦卑的来读圣经。
dan berserah kepada Allah. 来交托给上帝。 Kata oratio itu artinya berdoa. 就是讲到奥拉蒂奥，就是说要祷告， Artinya kita mesti datang dengan rendah hati kepada Tuhan untuk kita bisa memahami firman Tuhan. 就是说我们要谦卑来到神的面前，要向神祷告，要明白上帝的旨意。 Kita mohon supaya Tuhan Yesus mengaruniakan kita Roh Kudus yang menerangi hati kita dan memimpin kita pada pengertian yang benar. 恳求耶稣基督借着圣灵给我们启示，好叫我们明白真理。 Kedua, meditatio. 第二就是这个冥想， Itu artinya kita merenungkan atau kita bermeditasi. 就是冥想在那边去思想它，去想它。 Kita terus-menerus membaca berulang-ulang firman yang dikhotbahkan dan firman yang ditulis dalam Alkitab. 我们重复听想得到，我们重复读同样的道理，同样的圣经。 Kita mencatat atau kita merenungkan apa yang dimaksudkan oleh Roh Kudus. 我们把它写起来，我们在那边思想、冥想它，到底圣灵的意思是什么呢？ Inilah yang mungkin Daud maksudkan ketika dia berkata bahwa dia merenungkan Taurat itu siang dan malam. 就是讲到他昼夜的思想的意思。 Dan ketiga adalah tahap tentatio. 第三呢，就是在诱惑。 Ini yang saya mau tekankan dan ini yang saya juga pikir bahwa Paulus maksudkan ini ketika dia berdoa supaya jemaat bisa memahami dimensi kasih Allah yang begitu besar. 在这个保罗要他们知道这个层面、这个方面里面所讲到的，就是很重要的，就是诱惑。 Paulus mau jemaat bukan hanya sekedar tahu dan paham akan kasih Allah, tapi juga jemaat bisa mengalami kasih Allah. 保罗要这些人明白上帝的话，好像他们也是可以很知道清楚神的应许。 Saudara, kita mengalami kasih Allah tidak mungkin kita tidak tahu dan paham kasih Allah. 我们接受了上帝的爱，我们不可能不明白上帝的爱是什么呢？ Dalam tahap ketiga ini, tahap tentatio ini, Luther mengajak jemaat agar jemaat bukan sekedar tahu dan paham, tapi juga mengalami betapa indahnya, betapa manisnya, betapa ajaibnya firman Allah itu. 马丁路德不单单借此告诉我们，好像我们可以知道神的爱是何等的甜蜜，何等的甘甜， Firman yang melampaui segala hikmat. 超过一些的智慧。 Dan tahap ketiga ini, tahap tentatio ini hanya bisa berlangsung ketika teologi kita, ketika pemahaman kita tentang Allah itu bisa diuji dalam kondisi kehidupan kita. 好，但是在第三个层面里面讲到，我们的神在我们的心中是真的可以被考验的。 Artinya kita betul-betul mengalami firman Tuhan dalam konteks kehidupan kita. 好像我们在我们的生命里面，我们可以经历到我们神的同在。 Saudara, dari dua pokok doa yang Paulus naikkan kepada jemaat di Efesus, kita belajar untuk mendoakan apa yang penting. 保罗为着以弗所的会友们祷告，我们学习两个功课。代祷祷告的重要性是什么呢？ Kita belajar untuk mendoakan sesuatu yang sesuai dengan Injil, sesuai dengan firman Tuhan. 照着上帝的福音，照着上帝的旨意而祷告。 Paulus sadar betul kalau yang paling penting bagi jemaat Efesus adalah batin mereka dikuatkan oleh Roh Kudus. 保罗非常的醒悟，好像知道这个以弗所的会友他们为着他们的肉体所祷告， Supaya Yesus bisa tinggal dalam hidup mereka, dalam hati mereka. 但愿基督可以住在他们每个人的心里。 Paulus sadar betul kalau percuma jasmani sehat tapi batinianya tidak sehat. 觉悟到，若是他自己本身很健康的话，但是他的灵命不健康， Maka dia berdoa supaya batin jemaat dikuatkan. 好像他也为着这些会众们的肉体祷告。 Paulus juga sadar betul kalau jemaat itu perlu untuk memahami dimensi kasih Allah yang begitu tidak terbatas. 知道神对这些的方面是非常无限的。 Dia sadar bahwa jangan sampai jemaat hanya tahu, hanya sekedar paham tapi tidak mengalami kasih Kristus 体 itu. 会到人基督徒知道明白，但是没有经历到上帝的爱。 Maka dia berdoa kepada Tuhan supaya jemaat bisa memahami kasih Kristus yang tidak terbatas, yang melampaui segala pengetahuan. 所以他为着这些事情祷告，但愿神赐给他们一切所想所求的，超过一切。 Dan hanya melalui itulah jemaat mendapatkan kepenuhan atau kedewasaan rohani. 因此这些基督徒可以被圣灵大大的充满。
Saudara, dua pokok doa Paulus itu adalah doa yang hal-hal rohani dan hanya bisa Allah yang kerjakan. 刚才我们可以念到了保罗的两个属灵的这个代祷事项，这是一个属灵的人才是可以如此祷告的。 Dia mau mengajar sampai berbusa, dia mau menulis ratusan surat, itu jemaat tidak akan bertumbuh tanpa kuasa Allah. 他唠唠叨叨说了好多的话，就是没有神的恩典、神的带领，他所说的一切都是空谈而已。 Maka kita melihat setelah dia berdoa, ayat 20 sampai 21 mencatat sebuah doksologi atau sebuah pujian kepada Allah. 在第20节到21节里面讲到这个善一颂里面讲到神在他们的心里所充充满满的成就了一切。 Dia berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. 但愿因行在我们心里的大力充充足足的成就一切，超过我们所求，超过我们所想的。 Hanya Tuhan yang sanggup mengerjakan kebangunan rohani dalam diri jemaat. 只有神可以在我们的心里面复兴我们每一个人。 Dan ketika jemaat itu bertumbuh secara rohani, makin penuh dalam Kristus, Kristus diam dalam hati jemaat. 当一个人在灵里面成熟的时候，神就在我们当中。 Maka tepatlah ayat 21 yang mengatakan bahwa bagi dialah kemuliaan dalam jemaat dan di dalam Kristus, Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. 21节里面讲的，但愿他在教会中，并在基督耶稣里得着荣耀，直到世世代代，永永远远。阿门。 Saudara, Paulus memberikan kemuliaan hanya kepada Allah. 保罗把一切荣耀归于我们的神而已。 Pemahaman kita akan Kristus, akan firman Tuhan harusnya menuntun kita pada kerendahan hati. 我们的了解对于基督应该是带着谦卑的心。 Kita mestinya seperti Paulus yang berdoa karena Paulus sadar akan kelemahan jemaat. 我们应该像保罗如此祷告，因为保罗非常了解明白弟兄姐妹们的软弱。 Dia berdoa supaya jemaat dikuatkan dan dimampukan untuk memahami kasih Allah yang tidak terbatas. 为他们祷告，好让他们明白上帝的爱是无限的。 Itulah hal yang penting dan yang juga berpusat pada Allah dan firman-Nya. 非常非常的重要它的中心点都是我们的神。 Itulah doa yang merefleksikan kebenaran kitab suci dan juga berpusat pada Allah. 凭着信心以基督以神为中心， Dan dia menjadikan pemahamannya akan Allah itu menjadi sebuah pujian kepada Allah. 好叫一些颂赞荣耀都归给我们的神。 Itulah yang dimaksudkan dari from theology to doxology. 就是讲到这里讲到我们通常所唱的这个善利颂。 Dan kiranya kita semua dimampukan untuk belajar dari doa yang agung ini. 但愿我们可以借着这个保罗这么伟大的祷告所学习得到一切。 Tuhan memberkati kita semua. 我们的主祝福我们每一个人。 Mari kita berdoa. 我们祷告。